أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita pagi ini sekali lagi untuk kita bertemu untuk sama-sama berusaha untuk memahami kalimah-kalimah Al-Quran. So, Kenapa banyak buang? okay, kena mute-kan dulu lah. Okay. Okay, kita masih lagi mengupas dan mengenal kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha dalam bentuk nakirah, ya. Apabila alif lam ha ni digabung dengan alif lam ta'rifah, maka dia menjadilah kalimah Allah yang makrifah, ya. Lafaz Jalalullah tu adalah daripada gabungan alif lam ta'rifah kepada isim nakirah ilahun tu menjadi Allah. So kita belum lagi masuk ke bahagian makrifah. Sekarang kita hanya mengenal kalimah-kalimah dalam bentuk nakirah, ya. Nakirah tu bermakna dia umum saja, ya. Banyak ayat-ayat kita lihat makna Tuhan, ya. Tuhan tu umum, ya. Di antara Tuhan-Tuhan yang diceritakan dalam ayat tu ialah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang yang kafir musyrik, ya. Sebab dia banyak Tuhan, contohnya Tuhan dalam bentuk berhala, Tuhan aja juga disembah dalam bentuk api dan sebagainya, ya. So dia tidak khusus. Okey. So saya terus kongsikan skrin seperti biasa untuk senarai kalimah-kalimah yang disediakan oleh arabcorpus.com ni. Berkait dengan ayat yang telah dikongsikan, iaitu ayat 138 surah Al-A'raf, ya. Ada 9 kes yang digunakan di dalam senarai ini. Kita telah pun berkongsikan hampir 6 ataupun 7 kes. Malam kita di ayat 1, 2, 7, bermakna tinggal 3 kes lagi lah, ya. 3 kalimah yang berkaitan. 1, 2, 7 kita telah pun berkongsi semalam, iaitu terdapat kalimah wa'a lihataka, ya, wa'a lihataka, dan terdapat beberapa waw altifah di dalam ayat ini, ya. Kalau kita tengok berapa waw altifah yang terdapat dalam ayat ini, ada 3, ya. Pertamanya ialah waw di sinilah, ya. Di sini waw yang menambahkan qaumuhu kepada Musa, ya. Apakah penyelarasannya? Ialah dua-dua ni dalam bentuk objek maf'ulun bih, ya. Atazaru Musa. So Musa ni adalah kalimah yang mansub sebab dia berperanan sebagai maf'ulun bih kepada kalimah atazaru. Kemudian atazaru ni mengambil maf'ulun bih yang kedua, qaumahu, ya, qauma. Sebab itulah mam tu berbaris atas, ya. Nah, jadi waw ni dipanggilkan waw antifah. Nah, ini waw antifah yang pertama. Kemudian waw antifah yang kedua ialah waya zaroka, ya. Waw ni adalah waw antifah yang mengatofkan ya zaroka ni kepada liuf
liyufsidu. Ya, liyufsidu. Itu dia peranan waw atifah yang kedua. Ya, dia menambahkan perbuatan ini. Ya zaro ni perbuatan ni kepada perbuatan mana? Liyufsidu ni. Itu ya. Okey, apakah penyelarasan yang berlaku? Ialah kedua-dua fi'il mudhari' ini dalam bentuk mansub. Ya. Mansub yang ini ialah fi'il mudhari' maklum yang mansub jamak. Yang ini fi'il mudhari' maklum mansub yang mufradah. Ya, sebab sini fa'il dia ya tu tidak ada waw di hujung dia. Sedangkan di sini fa'il dia sama ya, ada waw alif ziyadah, jadi bermakna mereka. Di sini hanya dia merujukkan kepada siapa? Nabi Musa ni, ya. Nabi Musa. Yufsidu ya dengan waw alif ziyadah ni merujuk kepada siapa? Ya, merujuk kepada kedua-dua, Musa dan kaumnya. So kumpulan Musa dan kaumnya tu dikatakan di dalam ayat ni oleh pemimpin-pemimpin pengikut Fir'aun tu yufsidu, ya, liyufsidu. Mereka akan membuat kerosakan. So mereka tu ialah kedua-dua sekali, ya, Musa dan maktufnya qaumuhu tu menjadi fa'il kepada perbuatan di dalam kalimah liyufsidu, ya. Kemudian mereka nak menuduh bukan saja Musa ni akan membuat kerosakan, tetapi Nabi Musa juga akan meninggalkan kamu, ya. Kamu ni pemimpin-pemimpin itu menunjukkan kepada, bermaksudkan kepada Fir'aun, ya. Dan okey, bukan saja meninggalkan engkau wahai Fir'aun, tetapi juga Tuhan engkau. Ya. So ini satu amaran kepada Fir'aun mengenai Nabi Musa dan kaumnya, ya. So kalau kita tengok ini 127, ya, kita akan tengok ayat yang sepenuhnya. Jadi bila dikatakan sebegini rupa oleh pemimpin-pemimpinnya kepada Fir'aun, jadi Fir'aun akan mengambil tindakan lah, ya. So kita tengok dalam ayat tu di sini, kita pergi tu dia akan bawa kita ke ayat seterusnya, ya. Okey. So ini ayat seterusnya, iaitu di manakah dikatakan pemimpin-pemimpin tadi ialah al-mala'u ni, ya. Al-mala'u. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna. Yang ni yang tidak ada dalam senarai ayat tadi, ya. Ayat tadi bermula dengan atazaru Musa. Dia bermula sini. So maknanya yang ni tu missing. Tidak masukkan dalam senarai sebab dia nak fokus kepada kalimah ya dihatakan ni. So dia ambil daripada sini saja, ya. Sebab tu kalau kita membaca itu hanya sebahagian ayat, jadi kita tidak dapat konteks yang sepenuhnya. So nak melihat konteks yang sepenuhnya, kita lihat ayat yang sepenuhnya, iaitu wa qala al mala'u min qawli fir'auna, ya. Jadi dan berkatalah, ya, pemimpin daripada kaum Fir'aun, ya. So yang berkata ni, yang bertanya ni, ya, ialah al mala'u min qaumi fir'aun, ya, pemimpin Fir'aun, ya. Ni Fir'aun ni, ya. Kalau kita ini bahasa Inggeris, kalau kita nak boleh besarkan sikit, nak tukarkan bahasa Melayu boleh, ya. Ada rakan kita semalam rasanya beritahu ataupun sebelum ni, dia tanya macam mana nak tukarkan ke bahasa
Melayu sebab memang app ni dia dibangunkan dalam bahasa Inggeris ya, dia default dia bahasa Inggeris. Ya, tapi kita boleh tukar iaitu kalau yang ni sebab saya dah set dia punya feature tu, saya boleh right click saja mouse ni ya. Right click mouse ni kita akan dapat ni senarai menu ni, dia ada translate to Melayu ni ya. So tekan translate Melayu, dia akan translate lah. Ya, kalau kita nak bergantung menggunakan terjemahan. Tapi sebaiknya kita kenal kalimah dan kita terjemahkannya tanpa melihat pada terjemahannya, sebab kita nak bertukar daripada bergantung kepada terjemahan ya kepada mengenal kalimah. Kalau kita bergantung pada terjemahan, kita tak kenal kalimah Al-Quran. Jadi dia defeat the purpose ya. Dia tak mencapai matlamat untuk memahami Al-Quran. Nak memahami Al-Quran bukannya membaca terjemahan ya. Tuan-tuan boleh ya untuk tahun pertama, tahun kedua kita dengan Al-Quran boleh kita baca terjemahan, tapi tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kena berubahlah ya. Jangan 10 tahun masih lagi baca terjemahan, 20 tahun pun masih lagi baca terjemahan dan tidak mengenal kalimah Al-Quran. Pendekatan tu perlu diperbaiki ya. Kita target diri kita tahun kelima sekurang-kurangnya lah ya. Kalau boleh biarlah tahun ketiga ke kita sudah meninggalkan terjemahan tu ya. Tahun ketiga tu kita dah mula mengenal ya, yang mana tanpa terjemahan tu kita sudah mengenal kalimah tu. Wow ni adalah wow is atifah ya. Wow atifah di sini kita sama ada wow atifah ataupun wow istinafiyah, bergantung pada cerita tu. Kita boleh check ya. Kita boleh check ayat ni banding dengan ayat sebelumnya, kita boleh tahu wow ni sama ada wow atifah ataupun wow istinafiyah ya. Macam tadi ialah yang ni confirm dalam ayat tu wow istinafiyah ya, kita wow atifah. Jadi nak memulakan cerita dalam sepenuh dalam ayat ni, adakah cerita tambahan kepada cerita sebelumnya ataupun dia sambungan. Itu yang dimasukkan wow atifah ataupun wow istinafiyah. Mungkin Assalamualaikum. Jadi mungkin dalam Quran wow dia semuanya dan. Jadi beza juga tak tahu kan. Melayu tak dapat membezakan ya. Dalam terjemahan tu semua wow semua dan. Melayu dia hanya sebut dan. Jadi dan ni tak dapat membezakan ya Melayu, sebab tu kita kena kenal Arab dia. Nak kena kenal Arab, satunya app ni boleh bantu kita ya, boleh bantu. Tengok ni, macam ni wow atifah ni ialah apa? Kepada kalimah wow sini wa lihatika ya, ini atifah. Ya, dia sebut dia beritahu dan, tapi dan dia ialah atifah. Ya, dan walihatnya yang inilah ya. Tengok dan mana, kalau tengok di terjemahan sini mana dan tu yang ni. Dan juga ya. Sini pun dan, dalam Melayu wow semua dan. Tapi sebab tu kita baca terjemahan, kita tak dapat mana yang sebenar. Kita hanya tahu apabila kita mengenal kalimah dalam Arab tu. Ya, dalam surah Yusuf Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ya, Quran tu dalam bahasa Arab tu. Allah tu kita fahamkan. Ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun. Semoga kamu berfikir. Berfikir itu maknanya kena faham dulu. Berfaham dan berfikir. Kalau kita tak faham, tak boleh berfikir. Ya, itu ayat ayat kedua surah Yusuf. Itulah panduan kepada kita yang sebenarnya kita kena faham ayat ni ya, ayat Al-Quran tu, bukannya terjemahan. Ya, so kita kena sambil itu yang kita faham dia menyambung saja. Sebenarnya menyaras dan menambah dan atifah dia tambah dan selaras. Itu atifah.
Kalau menyambung dia tak selaras. Dia masuk cerita baru je. Maknanya selama hari ni yang saya faham dia mana wow dan dia menambah je lah. Menambah pada cerita itulah. Jadi sebenarnya Bergantung pada wow jenis apa. Wow banyak jenis. Wow boleh jadi atifah, wow boleh jadi istinafiah, wow boleh jadi haliyah. Ya, semua tu akan memberi konteks yang berbeza. Wow haliyah dia tidak memberi makna dan. Ya, wow haliyah dia memberi makna padahal. Itu wow haliyah. Dia berbeza ya. So kalau kalau Melayu dia letak dan saja kan. Jadi dia tidak dapat membezakan konteks yang sebenarnya. Cuba kita lihat wow ni wow apa ya? Wow apa ya? Sebab kita tak dapat tengok di sini sebab dia akan mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Ya, so ayat sebelum ni tak ada di dalam sini, kita tak dapat nak lihat. Ya, kita kena tengok ayat sebelumnya. Ya, ataupun kita boleh cek wow ni wow apa ya. Kadang wow boleh jadi wow atifah, boleh jadi wow istinafiah. Ya. Macam mana cara kita nak melihat tu? Kita dalam paparan ni kita pergi kepada sebab sekarang ni dia memaparkan perkataan ya. Jadi kita boleh cek perkataan ni di dalam ayat ni, kita pergi ke bahagian yang ni ya, perkataan demi perkataan ni. Kita boleh cek di permulaan ayat itu wow tu wow apa ya. So tekan di sini dan dia bawa kita pada permulaan ayat. Nampak ya sini wow. Sekarang kita dah lihat wow ni bukannya wow atifah tapi wow istinafiah. Bermakna ayat ni adalah ayat yang ke-127. Ayat 126 cerita dia berbeza dengan cerita ayat 127. Itu dimasukkan dengan wow istinafiah. Jadi ayat 126 ada satu cerita, kemudian Allah nak mencerita cerita baru, ya, cerita sambungan. Ya, dia mungkin berkaitan tapi dia hanya menyambung cerita. Dia bukannya menambah cerita. Itu dipanggilkan wow istinafiah. Ya, so sekarang ni jelaslah ya. Kita mengenal wow tadi adalah wow istinafiah, bukannya wow atifah. Jadi dan juga ya, mana dia dan juga tapi dia istinafiah. Dan berkatalah pemimpin, kita tak payah tengok ya, tak payah tengok terjemahan, kita boleh kenal, kita boleh terjemahkan dia. Ya, ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin ya dari kaum Firaun. Ya, kita boleh min kita tahu dari kaum itu ialah kaum ya Firaun lah, kaum Firaun ya. Jadi hamzah khata' adalah istifham, hamzah soalan. Jadi kita jadikan dia dalam bentuk soalan. Tazaru maknanya kamu meninggalkan. Jadi jadikan dalam bentuk soalan. Apakah kamu akan meninggalkan ataupun membiarkan ya, membiarkan Musa wa qaumuhu. Ini atifah lah, sebab yang disoalkan tu, yang kamu biarkan tu bukan Musa saja tetapi juga kaumnya. Ini dipanggilkan waw atifah, bukan istinafiah. Ya, dalam terjemahan dia kata dan sini dan ya, sedangkan dua dan tu adalah dua dan yang berbeza ya. Okey, mereka akan melakukan kerosakan di bumi dan dia akan ya, asalnya ialah dia selaraskan dengan sini yang ada lam ta'lil. So sini sebenarnya pada hakikatnya dia ada lam ta'lil tapi tidak dituliskan di dalam tulisan sebab bila dah ada waw atifah ni dia redundant. Dia tak perlu lagi tulis li tetapi is understood ya, yang
Yang ni adalah dalam konteks li, iaitu akan. Dia akan meninggalkan kamu dan juga Tuhan-Tuhan kamu. Ya. Jadi itu ini contoh sebagai apa? Seolah-olah pemimpin-pemimpin kaum Fir'aun tu cuba nak menggertak lah orang kata ya, nak menggertak Fir'aun ya, supaya Fir'aun tu melakukan tindakan, mengambil tindakan ke atas Nabi Musa dan kaumnya. Jadi unjuran daripada ayat ni memang berlaku, iaitu qala sekarang ni ialah Fir'aun yang berkata. Ya, yang ni qala ni yang berkata siapa? Al-mala'u min qaumi Fir'aun. Jadi min qaumi Fir'aun ni ialah fa'il dia ya. Fa'il kepada al-mala'u ni fa'il dia. Fa'il tu siapa? Min qaumi Fir'aun. Ya. Ini dia punya fa'il kepada qala. Sekarang ni qala, siapakah fa'il dia? Fir'aun. Sekarang ni Fir'aun pula yang telah berkata untuk menjawab apa saya kata tadi, menggertakkan gertakkan pemimpin-pemimpin kaum tu. Jadi Fir'aun jawablah qala. Jadi qala ni asal dia berkata, tetapi dalam konteks ini sebab dia menjawab ya, jadi kita boleh terjemahkan sebagai Fir'aun menjawab. Lebih tepat ya, sebab dia menjawab ya apa yang dikatakan oleh pemimpin dia tadi. Jadi dia menjawab. Sanuqatilu. Sini adalah dipanggilkan harfun istiqbal ya, harfun yang mengatakan akan. Non tu kami ya. Kami tu maksud dia apa? Fir'aun lah. Fir'aun tu dengan geng-geng dia tu dipanggilkan kami. Qatilu ialah bunuh. Ya, bunuh. Jadi Fir'aun menjawab, kami akan mulakan kami bila menterjemah, lepas tu akan ya. Kami akan bunuh. Daripada qatala jadi qatilu ni dalam bentuk fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalaulah kami tu ramai, dia tidak ada imbuhan jamak ya. Dia tetap lam saja di hujung dia je ya. Jadi Fir'aun menjawab ya dengan berkata, kami akan bunuh abna'ahum, anak-anak lelaki mereka. Itu respon daripada Fir'aun ya, bila digertak oleh pemimpin-pemimpin tadi yang mengatakan Nabi Musa ni akan membuat kerosakan, lepas tu akan meninggalkan kamu dan Tuhan-Tuhan kamu. Jadi Fir'aun jawab ya, kami akan bunuh anak-anak lelaki mereka. Abna'ahum tu anak lelaki, ini bentuk idhafah. Wa nastahyi, dan kami akan membiarkan hidup nisa'ahum, anak-anak perempuan mereka. Itulah jawapan Fir'aun kepada al-mala'u min qaumi Fir'aun tadi ya, pemimpin-pemimpin tadi. Wa inna, dan sesungguhnya, wa inna yang ini adalah waw atifah ya, tapi di sini bukannya waw atifah ya. Waw ni adalah waw haliyah dipanggil ya, waw haliyah ya. Kalau nak gunakan sebagai waw istinafiah pun boleh, tapi yang lebih tepat ialah waw haliyah. Waw haliyah tu nak mengatakan apa? Menyambungkan cerita dalam menceritakan keadaan mereka ya. So keadaan mereka tu apa dia? Fauqahum qahirun ya. Dan sedangkan inna, sesungguhnya fauqahum, ke atas mereka, qahirun ya. Qahirun ni ialah
yang berkuasa lah. Maknanya kami semua ni, inna ni kami semua ni orang yang berkuasa ke atas mereka, iaitu siapa mereka tu? Musa dan kaumnya. Ya. Jadi kami ialah yang berkuasa. Jadi kalau Musa buat hal macam ini, jadi apa kami akan buat? Kami akan bunuh ya anak-anak lelaki mereka dan kami biarkan hidup anak-anak perempuan mereka ya. Itulah bila kita lihat dalam ayat ni barulah kita faham ya konteks kalimah wa alihatika ni di dalam ayat ini. So yang bertanya tadi ialah apa? Pemimpin-pemimpin orang bawahan lah pada Firaun ni, orang yang apa? Yang ketua-ketua ya Firaun, kaum itu, itulah yang bertanya kepada Firaun ya. Okey. So ini sebagai contoh, yang ni waw istinafiyah, yang ini waw atifah, sini waw atifah, sini waw atifah, dan sini waw atifah kepada abna ya. Dia sebenarnya bukan abna saja, tetapi sanuqatilu abna'ahum. Ini dia punya dipanggilkan ma'tuf alaihi ya, ma'tuf alaihi. Ma'tuf dia yang mana? Ialah yang ni, nastahi nisa'ahum. Ini dia punya ma'tuf dia ya. Tambahan dia di sini yang telah ditambahkan tadi, yang kena tambah tu ialah sanuqatilu abna'ahum ya. Dan bila sampai di sini Allah dia nak cerita, bukan ditambah yang ni, tidak ya, dia nak menceritakan saja tentang keadaan mereka tu. Jadi sini dipanggilkan waw haliyah ya, wa inna, dan sedangkan ya, sedangkan nak kata kadang-kadang kita boleh terjemahkan sebagai tetapi pun boleh juga ya, tapi dalam konteks ini lebih sesuai. Sedangkan kami adalah orang-orang yang berkuasa ke atas mereka. Fauqa tu ialah isim zoroh makan ya, di atas ya, sebelah atas, itu fauqa. Jadi hum tu ialah mereka, atas mereka. Ini adalah idhafah. Qahirun adalah isim fa'il yang jamak dan marfu' ya, maknanya orang-orang yang berkuasa ya. Cuba kita tengok apa dalam translation dia kata apa? Ya, iaitu orang yang berkuasa ni ialah qahirun, atas mereka ni ialah fauqahum ya. So kalau kita tengok dari segi susunan pun kadang-kadang terjemahan dia terbalik ya. Kalau kita tak memahami kalimah ya, kita hafal terjemahan, kita akan dapati susunan ya dia tak sama ya. Orang yang berkuasa tu akhir sekali qahirun, sedangkan atas mereka tu ialah di sini. Okey. Okey, itu perkongsian kita untuk hari ini ya. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya. Waw aliyah tu kan? Ah. Dia makna kita nak kena tahu makna jugalah baru boleh tahu tu waw apa tak? Betul. Tak payah itu permulaan ya. Tapi yang pentingnya kita kena tahu kalimah-kalimah tu lah. Mana kalimah tu dan makna tu. Kan yang macam kan kita kena memang kenali kalimah tu. Ini kalimah ni kan. Inna fawqahum qahirun ni kita kenal dia, sebab tu kita tahu dia waw haliyah. Kenal tu termasuk makna lah. Betul lah tu ya. Jadi kenal apa, bila kita kata kenal tu apa? Kita kenal jenis kalimah tu, kita kenal huruf akar dia, kita kenal fungsi dia, kita kenal pertalian kedudukan dia dalam ayat tu, kita tahu kata dasar dia. Bila kita tahu kata dasar itu, kita tahulah makna dia.
Dan bila kita tahu yang tu, kita boleh menterjemahkan dia. So maknanya kita kena tahu makna tu, bukannya kita bergantung pada terjemahan. Kita boleh menterjemahkan dia. Itu yang betul, ayat tu betul, tapi proses kena betulkan, ya. Jangan proses kita tahu, makna kita kena baca terjemahan baru tahu, tidak. Kalau permulaan kita dengan Al-Quran bolehlah ya dulu, tapi sekarang ni kita dah lama dengan Al-Quran. So memang sepatutnya kita kena kenal ni. Kalau kita belum kenal, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya ya, tanggungjawab kepada Al-Quran tu belum lagi selesai. Sebab tanggungjawab kita pada Al-Quran ni kena faham dia, kena kenal kalimah dan faham dia dan fikirkan akan ayat itu. Itu yang ayat yang saya baca tadi, ya. Mungkin saya sharekan dengan tuan-tuan puan, yang jadikan ayat ni sebagai panduan kita, ya. Surah Yusuf ayat ke-2. Yusuf ayat ke-2. Okay, sekarang ni 9 ya, kita kena ke belakang 19. Muka surat. Sepatutnya dia boleh ke atas, kenapa tak boleh ke atas ni? Walau syah. Ni 119. Oh, dia di bawah. Okey, ini surah yang sebelumnya, ya, surah Hud, betul lah. Okey, surah Yusuf bermula di bawah ni, okey. Iaitu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, ya, dalam bahasa Arab, itulah Quran. Ya, Quran ni bukannya terjemahan, ya. Jelas Allah memberitahu kat sini, sesungguhnya kami anzalna, kami telah menurunkannya. Ya, nya tu ialah apa dia? Qur'anan, ya, iaitu Quran tu Arabiyyan, ya, dalam bentuk haliah. Haliah tu maknanya keadaan Quran tu apa dia? Ya, adalah dalam bahasa Arab. Ya. La'allakum, ya, semoga ni tuan-tuan dalam Al-Quran, semoga tu apa makna? Kalau kita baca terjemahan dia tulis semoga, ya. Tetapi konteks semoga dalam Al-Quran ialah arahan yang wajib. Ya, yang wajib ditunaikan. Kalau kita tengok terjemahan, dia tulis semoga kamu. Tapi konteks semoga ialah satu arahan daripada Allah. Ya, la'allakum, dan arahan tu berterusan. Ya, arahan tu ialah berterusan. La'allakum ta'qilun. Daripada ain qaf lam ni akal. Ta tu ialah kamu. Jadi kamu berfikir, kamu gunakan akal. Untuk kita faham ni, nak menyahut suruhan ni, kita kena faham lah. Faham ayat ni. Kalau kita tak faham, mungkin kita dah baca banyak kali, ya, tapi sebab kita tak faham, jadi kita tak mengambil tindakan. Tidak menyahut arahan Allah. Itu yang saya maksud kata, kita kena kenal kalimah tu. Bila kita kenal, ya, mengenal tu bukan hanya makna saja. Makna hanya satu saja, ya, 1/8 daripada ciri-ciri kalimah tu yang kita perlu kenal, bukannya makna saja. Kalau makna saja tak mencukupi. Ya, makna macam saya kata tadi, makna wow kan, dia dan, tapi tak mencukupi. Ya, sebab dan banyak konteks dan. Jadi kena mengenal dia, ya. Ada 8 ciri-ciri kita untuk mengenal kalimah tu, ya. Dalam kelas hari Ahad tu biasanya kita akan kongsi dengan rakan-rakan yang mengikuti kelas Ahad tu, apakah 8 ciri-ciri yang perlu kita kuasai untuk mengenal kalimah, ya. Jadi memahami ialah apabila kita membaca apa? Quranan Arabiyya ni, ya. Quranan Arabiyya, bukannya kita tengok terjemahan. Macam di sini kita kalau nak tengok terjemahan boleh, ya, kita klik kat sini. Ya, patutnya dia akan beri terjemahan.
Lalunya dia tak ada terjemahan ya. Oh, ini bukan. Ini okey, Android. Patutlah ya, Android. Ya, patut yang kita nak tunjukkan tadi. Samalah ya. Okey. Okey. Itu perkongsian kita untuk hari ini ya. Kita mengenal konteks. Ada muskil sikit mengenai bila kita belajar tajwid, kita Allah ni lafaz jalalah. Tadi yang tadinya rumusan kepada kalau lihatan dia nakirah, dia rumus mana-mana Tuhan, dan bila jadi makrifah ni rumusan kepada alam Allah tu macam mana tu? Belum lagi, kita sampai lagi belum. Itu kita akan sampai nanti. Itu bahagian dia satu apa? Kalau kita tengok dalam ni kan, Allah tu ada satu set lain pula senarai dia. Tengok ni, yang sekarang ni kita baru senarai yang pertama ya, yang ini. Berapa? Yang 147. 147. Allah tu dah ada senarai lain nanti. Ada dalam 2700 ya. Lafaz Allah tu digunakan di dalam ayat-ayat Al-Quran ya. Ya, so kalau nak tunjukkan di sini kena tarik bawah ni lah. Scroll kat bawah ni. Ni dah Allah lah ni. Ni semua Allah. Ya. So konteks dia cerita dia berbeza lah. Kita akan faham dia dalam konteks ayat tu lah. Ya, 2700 ya kali Allah digunakan dalam Al-Quran. Tadi Tuhan bagi rumusan pada apa di makrifah. Pada jawapan ni saya tak faham tadi maknanya. Ya, Allah ni adalah makrifah kepada ilahun. Pada rumusan tu jangan kita bertemu dalam yang Tuhan kata dia lah. Bila Allah makrifah, mana dia ayat tu menunjuk Tuhan yang dimasukkan dia lah Allah lah dalam ayat. Bukannya Tuhan-Tuhan lain lah. Dia tidak umum lagi lah ya. Okey, sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sampai ke sini hari ini untuk minggu ini, Isnin hingga Jumaat, insya-Allah kita akan sambung lagi ya. Nanti kita akan lihat sama ada kita nak kongsikan keseluruhan senarai itu atau tidak ya, sebab ada berapa tadi 147 ya, banyak kes-kes tu. Tapi kalau kita rasanya tuan-tuan dan puan-puan dah boleh dah dapat gambaran dia, kefahaman tu, nanti mungkin kita boleh pindah kepada yang kes lafaz ya, Jalalullah tu yang mana ilahun tu digabungkan dengan alif lam ta'rifah menjadi Allah yang sudah khusus ya, kepada Tuhan yang mana? Tuhan yang satu saja. Itu dimasukkan makrifah kepada ilahun. Tak ada lagi Tuhan, beberapa Tuhan ke, Tuhan-Tuhan mereka ke, tidak ada lagi. Itulah konsep isim makrifah di dalam bahasa Al-Quran, iaitu Arabian tadi ya, Quranan Arabian. Ingat ya, bila kita sebut Quranan, Quran ialah apa dia? Quranan Arabian, yang Arab tu Qurannya, bukannya terjemahan. Kalau nak membaca, kalau kita membaca memaham dengan terjemahan, maknanya kita bukannya memahami Al-Quran lagi, baru separuh jalan ya, mungkin tak sampai pun separuh jalan dia, baru 1/10 jalan. Banyak lagi ya yang kita kena
penuhi dalam perjalanan kita tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.